Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Isnin 4 September 2023. Baik, saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. Kembara kenali Borneo yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dengan rasminya bermula hari ini. Majlis pelancaran yang disempurnakan Sultan Abdullah serta santapan malam bersama masyarakat Tawau malam tadi disambut meriah dengan kehadiran 1,000 orang tetamu. Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat tiba pada 8.50 malam dengan disambut yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin dan isteri. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Sejurus tiba, baginda berdua Sultan Abdullah dan Tunku Azizah merasai pelbagai makanan tradisional berbagai etnik seperti Tidung, Jawa, Kokos dan Bugis. Sementara itu, kembara kenali Borneo akan bermula pada 8.30 pagi di bulatan 0 km berhampiran Padang, Bandaran Tawau. Kembara akan singgah di 8 daerah melibatkan jarak perjalanan sejauh 2,154 km melalui lebuh raya Pan Borneo yang menghubungkan Sabah, Sarawak serta Brunei. Kembara diraja itu dijangka mengambil masa selama 10 hari sehingga ke destinasi terakhir di Teluk Melano. Sementara itu, Sultan Abdullah dalam titah ucapannya menzahirkan rasa teruja untuk menjelajah serta mendekati rakyat Sabah dan Sarawak melalui pengembaraan kembara kenali Borneo. Hati yang kecil ini dan ikhlas saya dan keluarga saya, Raja Permaisuri dan anak-anak saya, begitu terharu, sangat terharu kerana dapat sampai di negeri Sabah di bawah Bayu yang cukup hebat. Saya sampai di Tawau, tetap ada wow. Baginda juga kagum dengan semangat yang ditunjukkan masyarakat Tawau dan terharu dengan sambutan yang diterima. Baginda turut mengajak seluruh rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan sambutan Hari Malaysia 16 September ini. Bagi memeriahkan majlis, Sultan Abdullah mendendangkan lagu Butakah Cinta daripada kumpulan Spring. Keadaan remaja lelaki 15 tahun yang terlibat dalam nahas 5 kenderaan yang meragut 6 nyawa di kilometer 5 Jalan Segamat Kuantan Jumaat lepas dilaporkan stabil. Ketua Polis Daerah Segamat Superintendent Ahmad Zamri Marinsah berkata mangsa Abdullah Amiruddin yang masih mendapat rawatan di unit rawatan rapi ICU Hospital Segamat itu kini menggunakan alat bantuan pernafasan. Terdahulu, pihaknya telah terkesan dengan satu laporan berita yang mendakwa remaja berkenaan meninggal dunia. Polis mengesahkan berita berkenaan tidak benar dan mangsa terbabit yang merupakan remaja lelaki berusia 15 tahun masih dirawat di mana jumlah mangsa yang maut masih kekal 6 orang. Polis memohon agar semua pihak tidak mengeluarkan sebarang berita yang tidak pasti kesahihannya kerana ia boleh memberi kesan kepada emosi keluarga yang masih bersedih. Dalam nahas Jumaat lepas itu, ibu dan bapa mangsa Nur Rahimah Nur Muhammad dan Amiruddin Ismail serta 4 beradik mangsa meninggal dunia dan jenazah kesemua mereka dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Ubudiah Parit Jawa, Muar. 36 orang pendatang tanpa izin parti ditahan pada satu operasi khas dijalankan Jabatan Imigresen di Terminal Bas Bersepadu TBS Kuala Lumpur 30 Ogos lalu. Mereka terdiri daripada 32 lelaki dan 4 perempuan warga asing yang menaiki bas dari Kota Baru ke Kuala Lumpur dipercayai memasuki Malaysia melalui laluan tidak diwartakan. 20 lelaki merupakan warga negara Bangladesh selain 12 lelaki dan 4 perempuan warga negara Myanmar berumur antara 19 tahun hingga 45 tahun. Pasukan operasi berjaya mengesan 3 bas ekspres berasingan membawa parti di lebuh raya Pantai Timur dan mengekori ketiga-tiga buah bas tersebut. Semakin lanjut ke atas pasport mendapati tiada cap keselamatan sah di dalam pasport dan terdapat juga parti yang tidak mempunyai dokumen perjalanan diri yang sah. Semakin melalui sistem imigresen juga mendapati terdapat parti yang memiliki rekod senarai hitam kesalahan lampau. Modus operandi sedikit adalah dengan membawa masuk parti ke Malaysia daripada negara asal melalui negara jiran sebelum diseluduk masuk melalui laluan haram.
Bayaran yang dikenakan oleh pihak sindiket adalah sebanyak RM10,000 setiap parti. Kesemua parti ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan ditahan di depo imigresen sembunyi untuk siasatan lanjut. Pihak polis mengesahkan menerima laporan berhubung penampakan seekor harimau belang yang berkeliaran di sekitar kawasan Batangkali, Goh Tung Jaya, Kuala Kubu Baru dan Serendah. Timbalan Ketua Polis Hulu Selangor, Deputi Superintendent Muhammad Asri Muhammad Yunus berkata pihaknya telah memaklumkan kepada Jabatan Perkhidmatan mengenai perkara itu untuk tindakan lanjut. Orang awam mendakwa melihat sendiri dan mendengar haiwan itu mengaum di kawasan sekitar di Batangkali. Pihak polis meminta agar orang ramai berwaspada dan sentiasa berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mencalonkan hukuman setimpal dikenakan terhadap bendera di bawah rang Undang-Undang Suruhanjaya Kanak-Kanak Malaysia. Ia akan dibentangkan di Dewan Rakyat Oktober ini. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata pelaksanaan rang undang-undang itu perlu efektif dan selaras dengan Akta Kanak-Kanak 2001-Pindaan 2016. Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 dan 20 tahun penjara bagi kesalahan mendera, mengabaikan dan menganiaya kanak-kanak. Kerajaan Perpaduan tidak akan sama sekali bertolak ansur terhadap mana-mana pihak yang menyentuh isu 3R termasuk menghina institusi diraja negara. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, semua pihak perlu mengetahui batas kebebasan bersuara untuk berbicara dan mengkritik kerajaan. Jelas Datuk Seri Anwar, sebarang cubaan menghasut rakyat sehingga mencetuskan konflik dalam masyarakat yang berbilang kaum tidak boleh diterima sama sekali. Negara ini kena ada rule of law, kena ada undang-undang dan peraturan. Boleh bicara apa pun, boleh kritik siapa pun. Kritik raja ada haknya. Kamu gunakan sentimen hasut orang-orang Melayu benci kepada Cina. Kamu hasut orang guna agama untuk gunakan mengatakan kita semua ni macam kafir. Saya tegaskan di sini, saya tidak akan tolak ansur. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Jelajah Perpaduan Madani Pulai di Johor Bahru bersama kira-kira 2,000 penduduk setempat. Dalam ucapannya itu juga, Perdana Menteri berkata pelbagai program pembangunan pertanian serta program industri dan transformasi digital yang dirancang mampu menjadikan Malaysia kembali sebagai negara terkemuka di rantau Asia. Beliau yakin impak daripada program tersebut boleh dilihat dalam tempoh 2 hingga 3 tahun lagi. Orang terkaya di dunia, Elon Musk, dengan SpaceX, Starlink, Tesla, pilih Malaysia sebagai ibu pejabat untuk rantau Asia. Infineon, syarikat besar IT dari microchips dari Jerman. Dia datang beberapa bulan yang lalu jumpa. Dia nak decide nak labur di mana, Malaysia atau Texas, Amerika, ataupun kerajaan Jerman pujuk minta dia labur semula expand di Jerman. Kerajaan ini stabil atau tidak? Dia tahu, dia kita jelaskan. This government is stable, insya-Allah akan kekal sehingga 4 tahun akan datang. Terdahulu ketika berucap pada ceramah Mega Perpaduan Madani Pilihan Raya Kecil PRK Simpang Jeram di Sungai Abung, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak sama sekali tidak mahu menjadi pemimpin negara sekiranya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan dipertikai. Pengerusi Pakatan Harapan mahu corak politik negara diubah terutama pembangkang yang menakut-nakutkan orang Melayu termasuk sentimen hak keistimewaan orang Melayu. Siapa yang boleh pertikai kepimpinan Melayu, puasa Melayu, Islam agama persekutuan, bahasa Melayu, kedaulatan raja-raja Melayu, hak semua Melayu? Tidak ada. Kawan-kawan kita baik dalam DAP, MCA, MIC, bahkan
Sementara itu, pengundi Simpang Jeram diharap terus memberi sokongan kepada calon Pakatan Harapan PH bagi Simpang Jeram, Insinyur Nazri Abdul Rahman untuk menjadi wakil rakyat di kawasan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ini sekaligus membantu menyelesaikan permasalahan penduduk Simpang Jeram. Angkat Nazri biar dia kerja, biar kita pantau, biar dia pastikan negeri Johor dan kerajaan persekutuan bantu orang Jeram. Make sure Nazri win comfortably. Kira-kira lebih 800 penduduk berbagai kaum yang juga merupakan pengundi di Simpang Jeram hadir pada ceramah Mega Perpaduan Madani di Sungai Abong, Muar. Ceramah dimulakan dengan tayangan video durasi seminit bagi memperingati perjuangan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Peserta program Temu Anwar di UM Skudai menyifatkan program berkenaan sebagai platform terbaik merapatkan jurang rakyat dengan pentadbiran kerajaan. Peluang menyuarakan pandangan serta bertanya terus kepada Perdana Menteri disifatkan sesuatu yang amat bermanfaat. Bila PMX kita buat Temu Anwar ni, dia boleh mendekatkan lagi jurang antara PM itu sendiri, kerajaan itu sendiri dengan masyarakat muda zaman sekarang. Dan pada masa yang sama juga, ini merupakan salah satu platform untuk kami semua, mahasiswa-mahasiswi orang kata meluahkanlah apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh kami secara direct kepada PMX. Saya rasa program sangat baguslah, mendatangkan banyak faedah untuk anak muda dan mahasiswa. Program ni perlu dibanyakkan di seluruh negara kerana dia dapat membuka peluang kepada anak muda dan mahasiswa untuk lebih bersuara tentang isu-isu yang dorang alami. Terima kasih banyak sebab kita teruja lah sebab daripada IPG sendiri, IPG mahasiswa daripada IPT sebenarnya, dan saya nampaklah perbezaan antara KPT dan IPG ni. Kami bawa suara supaya adanya penyelarasan lah, adanya pihak KPT dan KPM tu bersama dalam mempertabatkan mahasiswa tu sebenarnya. 47,000 unit telefon bimbit pakej 5G Rahmah bakal diagihkan ke semua pusat pengedaran syarikat perkhidmatan telekomunikasi Telco. Bagi memastikan angka itu mencukupi, pemantauan akan dilakukan kepada telco yang terlibat. Telco-telco yang berbeza, tapi ramai yang sangat berminat. Malah ada yang bertanya kenapa model phone sekian ada ataupun tak ada di pasaran. Jadi dari segi kuantiti, sama ada handphone Samsung ataupun Honor yang telah diumumkan sebelum ini, saya difahamkan minggu ini ada lebih kurang 47,000 set handphone yang akan tiba di Malaysia untuk diagihkan ke semua distribution point bagi syarikat telco masing-masing. Pakej 5G Rahmah ditawarkan bermula 31 Ogos selepas dengan kontrak langganan 24 bulan terbuka untuk seluruh rakyat Malaysia. Bertemu kembali. 53 program jualan agro madani telah dilaksanakan Pharma Police. Ia meliputi 27 kali penganjuran di masjid terpilih atau permis kerajaan, manakala 26 kali di outlet Pharma, Agro Bazar Kedai Rakyat dan Agro Bazar Rakyat. Nilai jualan RM495,000 direkodkan dengan lebih 24,000 pengguna menerima manfaat. Bagi pengurus Agro Bazar Rakyat Borong Wan, Wanan Wandin, pelaksanaan program jualan secara berkala khususnya di kawasan luar bandar dilihat dapat menjamin ketersediaan bekalan agro makanan. Ia juga memberi lebih pilihan kepada pengguna mendapatkan bekalan pada harga berpatutan. Agro Bazar cukup mengucapkan terima kasihlah kepada pihak-pihak yang berkenaan buat jualan murah agro madani. Dapat sambutan yang terbaiklah. Tiap-tiap kali kita buat tu ramai yang datang menunggu daripada awal pagi lagi untuk mendapatkan barang-barang.
Anak muda perlu mengutamakan pendidikan bagi menjamin kerjaya jangka masa panjang, bukannya keseronokan sementara. Perunding motivasi Farhan Rahmat berkata negara akan kehilangan 70% tenaga mahir jika pelajar lepasan SPM tidak menyambung pengajian di peringkat tinggi. Jadi pendapat saya, kalau kata anak muda tu nak berjaya, dia nak ada karakter yang baik, dia nak ada pembawakan diri yang baik, nak ada soft skill yang baik. Sebenarnya pendidikan itu amat penting untuk nak menjamin masa depan yang lebih baik. Jelasnya bukan sahaja laluan akademik tetapi menyambung pengajian dalam bidang kemahiran mampu meningkatkan kebolehpasaran yang luar biasa. Tunjuk ajar daripada mentor atau guru di sekolah juga boleh mematangkan pelajar serta menunjuk arah yang betul. Mentor yang terbaik ialah guru kita. Sebab guru ni ialah ibu bapa kita yang kedua, dan insya-Allah doanya makbul, tunjuk ajarnya insya-Allah tidak akan menyimpang daripada landasan yang betul. Selepas 8 tahun ditutup, termasuk dalam tempoh pandemik COVID-19, Arkid Niaga Wang Kelian di Perlis dibuka semula sekaligus merancakkan kembali aktiviti pelancongan dan ekonomi setempat. Laporan wartawan Sofi Samsudin. Pernahkah suatu masa dahulu, Arkid Niaga Wang Kelian diibaratkan syurga membeli belah apabila menerima ramai pengunjung dalam dan luar negara dengan pelbagai barangan dipasarkan. Mendapat permintaan tinggi penduduk setempat dan warga Thailand, Ogos lalu, arkid ini dibuka semula selepas naik taraf oleh Jabatan Perhutanan Perlis. Jadi ini merupakan rancangan utama untuk mengembalikan nostalgia perniagaan di Arkid Niaga Wang Kelian. Jadi berdasarkan survei yang dibuat pada hari ini, mendapati memang ada demand daripada Thailand lah. Pembukaan semula arkid niaga ini memberi 1,001 peluang kepada penduduk setempat serta peniaga dari kedua belah negara. Macam jam, macam ni benda kita duk guna dalam badan. Ayak wangi macam ni. Ya dulu duk jual tapi kita tutup badan lama kan. Benda ni tak ada. Biasa beli kat mana? Ya, dulu cari beli. Macam ni, macam minyak kamak ni, minyak kita sapu, minyak hijau, minyak apa? Minyak kapak ke apa? Ada juga. Saya nampak ada potensi sebab kita tengok kalau ikut dia punya circle tu, COVID kita dah lepas, apa lain-lain, contoh dulu ada kes yang keselamatan di sini, serata pun dah lepas kan. Jadi minat orang nak kembali ke sini. Kita tengok apabila hujung minggu, Sabtu, Ahad dan Jumaat, Sabtu, Ahad kan, 3 hari tu kita tengok pergerakan dah mula berlaku. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN turut melihat pembukaan semula arkid ini memberi impak yang cukup besar kepada kemampanan ekonomi. Ini kerana ia mampu mengawal aliran masuk dan keluar mata wang negara selain membantu masyarakat setempat menjimatkan kos apabila lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan tanpa perlu bergerak sejauh lebih 30 km untuk ke pusat bandar serta pekan terdekat. Mereka menyambut baik sekiranya Wang Kelian ada menjual barangan-barangan tersebut, jadi mereka tidak perlu pergi untuk lebih jauh lah, dan kadang-kalanya mereka terpaksa masuk hingga ke lebih jauh atas lagi lah daripada Padang Besar Perlis. Pembukaan medan niaga ini juga mampu membuka peluang pekerjaan baharu kepada masyarakat setempat. Selain itu, ia selari hasrat Kerajaan Madani melalui program Payung Rahmah, iaitu membantu rakyat mendepani kos sara hidup sekaligus merancakkan kembali sektor pelancongan sempadan. Laporan Sofi Syamsuddin, RTM. Kebajikan anggota veteran Kori Sik Diraja KRD serta kaki tangan awam yang berkhidmat dengan KRD akan lebih terbela dengan tertubuhnya Yayasan Kori Sik Diraja Malaysia. Menurut Presiden Kelab Veteran Kori Sik Diraja Malaysia, Major Jeneral Datuk Hamzah Muhammad Ali, yayasan akan menumpukan kepada aspek bantuan kesihatan, kebajikan, pendidikan, kemahiran dan peningkatan sosioekonomi. Sebelumnya kita ada Kelab Veteran Kori Sik, tapi kelab ni merupakan satu persatuan bekas-bekas anggota Risik, dan kita mendapat dana yang agak kecil. Tapi dengan adanya yayasan ini, kita bukan sahaja membantu anggota veteran Korsik, tetapi kita turut membantu anggota yang sedang berkhidmat dan juga kaki tangan awam yang berkhidmat dalam Korsik. Sementara itu, menurut pengurus Yayasan KRD Malaysia, Datuk Kamaruddin Muhammad, beberapa program akan diadakan bagi mengutip dana untuk yayasan. Kita akan buat program
salah satu program yang kita rancangkan selepas perasmian ni upacara golf. Dijangka dibuat pada bulan 10 ni. Golf amal. Golf amal. Salah satu untuk mendapatkan dana. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian dan makan malam amal Yayasan Kori Siti Raja Angkatan Tentera Malaysia di Ibu Negara malam tadi. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Baik saudara, berita pagi diteruskan dengan perkembangan sukan. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berharap lebih ramai bekas atlet yang telah bersara diberi peluang untuk memegang jawatan dalam persatuan sukan di negara ini. Menurutnya, dengan penyertaan mereka, ia diharap dapat membantu pembangunan sukan di peringkat akar umbi. Jelas Hannah lagi, pengalaman dan idea bekas atlet diperlukan demi kemajuan sukan tanah air. Itu sebab di peringkat Majlis Sukan Negara, kita ada MACE di mana mereka diberi kursus kepimpinan dan mereka dilatih untuk memimpin. Okey, itu hasrat kita. Tapi kita sedar juga ada banyak persatuan yang memerlukan dana. Itu sebab mereka memilih ahli-ahli tokoh korporat ataupun tokoh-tokoh politik untuk menerajui persatuan-persatuan tersebut. Hannah mengulas isu berhubung kewajaran bekas atlet memegang jawatan dalam persatuan sukan. Pemain pertahanan Harimau Malaya Shahrul Nazim Zulfaqar sedia mengadaptasi corak permainan diterapkan jurulatih Kim Panggon. Menurut Tonggak Selangor FC itu, dia akan cuba mempersiapkan dirinya sebaik mungkin menjelang aksi persahabatan berdepan Syria dan tuan rumah China di Chengdu. Pemain berusia 23 tahun yang terkenal dengan gaya agresif di posisi pertahanan itu berkata tidak mustahil baginya bermain mengikut rentak berbeza. Saya cuba untuk menjadi pertahanan yang baik. Kalau diberi kesebelasan utama pada perlawanan pertama menentang Syria, insyaAllah saya akan buat yang terbaik dan ikut segala apa yang taktikal yang diberikan oleh tim. Bagaimanapun, Shahrul Nazim akui bukan mudah untuk merebut tempat apabila nama seperti Dion Coles dan Muhammad Syahrul Muhammad Saad turut berada dalam senarai. Apa yang penting jelasnya, dia akan sentiasa memberikan komitmen penuh dan bersedia jika diturunkan. Malaysia akan menentang Syria pada 6 September ini dan berdepan China 3 hari kemudian. Persekutuan Baseball Kebangsaan BFM meneruskan pencarian bakat-bakat baharu melalui Kejohanan Baseball Kebangsaan bawah 12 tahun di Jasin, Melaka pada 28-29 Oktober depan. Kejohanan yang mendapat kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ini bakal disertai oleh 8 pasukan baseball negeri. Presiden BFM Sazali Hussein berkata pencarian bakat baharu penting sebagai persediaan untuk tamasya utama seperti Sukan Sea Thailand 2025. Kita harap kita dapat menemukan beberapa bakat baru yang akan kita bawa. Kemungkinan kita akan hantar keluar negara untuk menimba pengalaman-pengalaman baru ataupun teknik-teknik berkesan daripada jurulatih yang lebih berpengalaman. Sementara itu, BFM dalam perancangan untuk membawa masuk lebih banyak pakar-pakar sukan baseball dari luar negara bagi membantu pasukan kebangsaan dan program-program pembangunan. Terbaru menerusi Yayasan Baseball Kanak-Kanak Sedunia, WCBF membawa masuk 3 pemain legenda baseball Jepun iaitu Ayako Kaku, Akiko Shimura dan Eri Yoshida. Baik saudara, kita beralih ke perkembangan bola sepak. Pemain pertahanan negara Matthew Davis akui berdepan jadual padat bersama skuad kebangsaan dan kelab sehingga tahun ini. Jelas Matthew Davis antara tumpuannya pada musim ini ialah kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia bersama skuad kebangsaan serta Liga Juara-Juara Asia ACL bersama skuad Johor Darul Takzim. We've been expecting it for a long time. I think we know we're not going to get
kind of any holidays at the end of the year this year. So like you said, there's some really important games coming up with the World Cup qualification, with the Asia Cup later on, and with ACL schedule. So to be honest, we're just going to embrace it. We're going to look forward to it. Beliau yang telah melakukan 38 penampilan bersama skuad kebangsaan bakal beraksi untuk perlawanan persahabatan bertemu Syria pada 6 September dan China pada 9 September di Chengdu, China. Baik saudara, berita pagi edisi Isnin berakhir di sini. Saya Nur Zamri, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.